Fadilat Al-Quran, kelebihan surah-surah pendek. Bahagian kedua. Selain daripada 40 hadis yang disebutkan di atas, beberapa hadis mesti ditambah pada tempat-tempat tertentu untuk tujuan-tujuan yang sesuai. Oleh itu dalam bahagian penutup akan dibentangkan kelebihan beberapa surah yang pendek. Walaupun surah-surah itu pendek untuk dibaca, tetapi kelebihan surah-surah itu besar. Selain itu akan disentuh juga beberapa perkara yang penting untuk memberi peringatan kepada para membaca Al-Quran. Hadis 1. Hazrat Abdul Malik bin Umar rahimahullah ta'ala meriwayatkan secara mursal bahawa Rasulullah SAW bersabda, dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Hazrat Abdul Malik bin Umar rahimahullah ta'ala meriwayatkan secara mursal bahawa Rasulullah SAW bersabda, dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Hadis riwayat Darimi dan Baihaqi. Keterangan kelebihan surah Al-Fatihah terdapat dalam banyak hadis. Dalam satu riwayat dinyatakan bahawa seorang sahabat sedang mengerjakan solat sunat. Rasulullah SAW telah memanggilnya. Oleh kerana beliau sedang bersolat, maka beliau tidak menyahut. Setelah menyempurnakan solat, beliau pun pergi menemui Rasulullah SAW. Maka baginda SAW bertanya, kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Beliau telah memberi alasan bahawa pada ketika itu beliau sedang bersolat. Rasulullah SAW bertanya, adakah kamu tidak membaca ayat Al-Quran? Wahai orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila mereka memanggil. Surah Al-Anfal ayat 24. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, saya ingin memberitahu kamu satu surah yang paling afdal dalam Al-Quran. Surah itu adalah surah Al-Hamd, iaitu Al-Fatihah, yang mempunyai 7 ayat. Ayat-ayat ini adalah sabah, matani, dan mewakili keseluruhan Al-Quran yang agung. Telah diriwayatkan oleh setengah ahli sufi bahawa segala yang terkandung dalam kitab Allah SWT yang terdahulu terdapat dalam Al-Quran, dan segala isi kandungan Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dan apa-apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah terdapat dalam Bismillah. Dan apa-apa yang terdapat dalam Bismillah adalah terdapat pada huruf pertama, iaitu Ba. Diterangkanlah tafsiran bahawa huruf Ba di sini bertugas sebagai penemu, iaitu huruf memutuskan hubungan seseorang hamba dengan segala perkara lain dan menemukannya dengan Allah SWT. Sebahagian ulama menambah lagi keterangan ini dengan pendapat bahawa apa-apa yang terdapat dalam huruf Ba terkandung dalam titik pada Ba itu, iaitu titik wahdaniyah. Dalam istilah tasawuf, titik wahdaniyah membawa makna sesuatu yang tidak boleh dibahagi-bahagikan lagi. Setengah ulama telah dinukilkan berkata bahawa dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah dan akan dikau kami meminta pertolongan, terkandung segala hajat dunia maupun agama. Rasulullah SAW diberitakan telah bersabda dalam satu hadis, demi zat yang nyawaku dalam genggamannya, tidak ada satu surah pun yang seumpama ini pernah diturunkan, sama ada dalam Taurat, Injil, Zabur atau bahagian yang lain dalam Al-Quran. Para masyayikh mengatakan bahawa membaca surah Al-Fatihah dengan penuh kepercayaan dan keyakinan akan menyembuhkan segala penyakit, sama ada penyakit rohani atau jasmani, penyakit zahir atau penyakit batin. Al-Fatihah yang ditulis dan dijadikan sebagai tangkal dan juga menjilat Al-Fatihah yang ditulis adalah berfaedah bagi mengubati penyakit. Terdapat dalam kitab Sihah, iaitu kitab-kitab hadis yang sahih, bahawa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pernah membaca surah Al-Fatihah dan menghembuskan ke atas orang yang dipatuk ular atau disengat kali dengking, orang yang terkena sawan dan orang gila. Dan Rasulullah SAW sendiri mengharuskan perbuatan ini. Dalam satu riwayat diberitakan bahawa Rasulullah SAW pernah membaca surah ini lalu menghembuskan kepada Sayyidina Sa'id bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, dan baginda SAW membaca dan menyapu dengan air liurnya pada tempat sakit itu.
Menurut hadis yang lain dikatakan bahawa sesiapa yang berbaring dengan niat untuk tidur dan membaca surah Al-Fatihah serta surah Al-Ikhlas, kemudian menghembus ke atas dirinya sendiri, maka dia akan dijauhkan daripada segala bahaya melainkan maut. Menurut riwayat lain, surah Al-Fatihah mengamai pahala membaca 2/3 daripada Al-Quran. Diriwayatkan juga bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Daku telah diberi 4 perkara daripada khazanah Arasy yang istimewa. Sebelum ini tiada sesiapa pun yang menerima apa-apa daripada khazanah tersebut. Pertama, surah Al-Fatihah. Kedua, ayatul kursi. Ketiga, ayat-ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Dan keempat, surah Al-Kawthar."